Assalamualaikum, Cik Ros. Cik Ros. Cik Puan Ros yang dirahmati Waalaikumsalam. Allah. Amin. Okey ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Okey. Saya nak panggil Puan ke Cik Ros? Puan. Puan Ros Puan Ros daripada mana Puan Ros? Ya, Puan. Saya daripada mana? utara, daripada Kedah. Saya daripada Kedah Utara. Orang Kedah. Saya Orang Kedah. utara. Tang mana? Tang mana? Ya. Tang mana Kedah? Saya duduk kat Ayak Hitam. Ayak hitam Oi. Ayak Hitam. So ayak dekat situ hitam je lah. Boleh buat makan mandi semua boleh. Ayak Hitam, nama je Ayak Hitam. Saya tak pernah, saya jujur saya tak pernah dengar lah ada tempat air hitam dekat Kedah. Ada Ada. Parlimen Jerlun. Parlimen Jerlun. Siapa dia punya YB Parlimen Jerlun ni? Okey, tak apa. Okey, Puan Ros, buat bisnes apa? Saya buat bisnes minimarket. Minimarket. Kedai runcit lah, kedai runcit. Okey, berapa lama dah buat minimarket? Berapa lama dah buat minimarket? Alhamdulillah minimarket saya dah masuk tahun ni, tahun yang kelima lah. Saya dah running kat sini dan insyaAllah dalam proses nak buka cawangan yang kedua. Ya. Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah, Allah izin. Okay, so soalan dia, Cik Puan Ros kita. Apa? Hang nak tanya apa malam ni? Hang nak tanya apa? Okay. Saya dalam bisnes ni, saya ada masalah pengurusan cash flow. Pengurusan cash flow saya sangat agak teruk lah. Teruk macam mana? Macam kita buat apa dengan duit kita buat bisnes. Duit tu tak tahu macam mana. Duit tu macam sale okey, alhamdulillah dalam 200,000 lebih sebulan. Tapi kita banyak beli stok lah. Okey. Kita tak ada cash yang banyak macam tu. Tak dapat kumpul cash. Tak dapat tengok kumpul cash. Kita dapat duit, kita beli hanya untuk running, beli stok. Stok memang kita kena bagi cukup lah kan. Tapi kita tak dapat nak tengok duit cash tu. Okay, alright. Okay. Perlu saya buat tu. Tak payah buat apa-apa lah, buat relax ya. Tak ada. First sekali. Okay. Okay, yang it's a very good question malam ni, alright. Sebelum saya jawab soalan ni, saya minta anda semua klik share video ni, boleh tak? Klik share video ni dan invite sahabat-sahabat anda sebab this is very important. Soalan yang sangat bagus. Macam mana nak handle cash flow? Okay, first kali dalam niaga, jangan fikir cash flow lagi, Puan Ros. Fikir dulu, of course lah, first kali nak cash flow bagus, dia kena increase sales lah, kena naikkan jualan. Saya boleh buka tak? Kita kena naikkan jualan kita, alright? Kalau jualan kita naik, maksudnya cash flow kita naik lah. Betul tak? So sekarang ni, jualan yang Puan Ros buat, berapa? 200,000 sebulan Betul? Sebulan 200,000, betul ke tak? Puan Ros, boleh dengar saya? Betul, macam bulan Jun. Ya, boleh dengar. Bulan Jun lepas 269. 269,000 macam tu. Okay. Konsisten tak 200,000 lebih ni? Konsisten tak? Ya, konsisten. Konsisten. Okay, saya minta maaf lah saya tanya benda ni dekat public, tapi kalau boleh dijawab, yelah ni je pun kalau nak jawab pun sebab ni coaching kan, kalau tak kena elite circle. Daripada 200,000 tu, berapa bersih yang Puan Ros boleh dapat? Berapa bersih yang boleh didapati? Sebulan lah ya. Bersih. Betul. Dalam 30. Berapa boleh dapat? 30,000? Yes. 30,000. Dah tu tang mana? Hang tak ada duit. Yang 30,000 ada.
30,000 orang lain nak dapat 3,000 pun susah. Hang dapat 30,000. Hang mana tak ada duit? Betul ke tak apa? Ada? Dia macam mana? Tak sampai kot, tak sampai kot 30. Okey, dia macam ni lah. Macam dia macam setiap bulan tu, duit tu akan cukup-cukup untuk kita buat payment. Duit tu akan cukup-cukup untuk buat payment, untuk beli stok macam tu je. Dalam kita tak boleh nak mesti kita tak boleh nak, tak boleh nak sorok duit tu. Ambil duit cash dalam running business tu, tak boleh nak sorok sebulan 5,000 ke macam tu untuk buat simpanan. Tak dapat. Kita macam nak tanya. Duit tu hanya untuk simpangan je. Okey, Puan Ros sekarang ni nak hidup bulan-bulan tu untuk kehidupan personal. Macam mana? Ambil duit tu ke atau ambil gaji? Tak, kita ambil gaji. Ambil gaji. Kalau kita rompak bisnes kita tu, tak betul lah bisnes tu. Ya, okay. So ambil gaji. Okay, yang tu selesai. Part tu selesai. Sekarang ni tak boleh nak reserve untuk duit bisnes. Maksudnya tak boleh nak simpan langsung. Macam tu. Betul tak? Puan Ros kita dah start. Betul tak? Sekarang ni daripada bisnes tu yang tak boleh nak simpan cash. Betul? Dengar saya tak? Ya, betul. Okay. Betul tuan. Baik, yang sedang live. Ya, dengar live. Okay, yang sedang live dengan saya akan share kepada anda beberapa points, okay, untuk anda untuk manage your cash flow. Okay, yang first thing first, right? First thing first adalah you need to increase your sales. Alright? Naikkan jualan. Sebab bila kita naikkan jualan, by right, kita akan ada profit. Right? Kita naikkan jualan, kita akan dapat profit. Faham ke tak? Puan Ros faham? Naikkan jualan, by right, you akan naikkan profit. So cash flow akan jadi lebih banyak. So apa cara untuk naikkan jualan? Apa cara, strategi untuk naikkan jualan? Faham? Okey, ada 3 jalan untuk naikkan jualan. Saya ada point, saya rasa dalam berbelas point malam ni saya nak share kepada anda untuk soalan ini sahaja. Ada berbelas point. Okey, ada berbelas point. So make sure anda catat sebab kita dah pukul 10, so stay tune sampai habis. Right. So point pertama untuk increase your untuk naikkan cash flow anda adalah dengan naikkan jualan. Nak naik jualan pecah 3. Cara nak naikkan jualan ada pecah 3. Pertama adalah naikkan bilangan customer. Nak naik sale, simple je, naikkan bilangan customer. Kalau sekarang ni Puan Ros dapat 200,000, 250,000, berapa orang customer yang biasa datang ke kedai? Tahu tak? Tak kira. Tak kira sebab tu lah hang tak tahu nak cara nak target. Faham? So mulai hari ni hang kena kira berapa customer yang datang per day, setiap hari masuk. Saya kira. Faham. Apa dia? Saya hanya kira sale je sehari berapa, tak kira pula orang main berapa. Okey, kena kira orang main berapa sebab duit tu datang dari langit kan orang bagi. Duit tu datang daripada langit ke orang yang bagi? Datang daripada customer, daripada orang main. Customer tu siapa? Orang main. Orang kan? Orang yang main, maksudnya hang kena kira orang yang main lah, bukannya duit yang masuk. Faham? So, kalau kita boleh kira, sebab contoh macam ni. Okey, dengar Puan Ros dan yang sedang live dengan saya sekarang ni, yang dengan live dengan kita sekarang ni, bila kita tahu berapa bilangan orang yang datang ke kedai kita, automatically kita boleh buat average. Seorang masuk kedai mesti dia bagi duit sekian-sekian pada kita, betul tak? Saya bagi contoh. Sehari jualan boleh dapat berapa Puan Ros? Malam ni saya ada berbelas point
Saya tak kisahlah lambat habis pun lambat suka hati korang lah. Hopefully korang boleh dengar, catat. Sehari boleh sale berapa boleh dapat? Lebih kurang. Okay, sehari average 8,000 ke 9,000. Kalau purata tu 8,000 lah. Kita ambil. Okay, purata 8,000. Okay, katakan biasa orang beli, seorang akan beli berapa ringgit? Seorang masuk dia akan bagi kepada Puan Ros berapa ringgit? Biasa on average. 50 atau 100 lah. 50 ke 100 sebab kita punya customer banyak kedai makan kan. So kedai makan dia punya belian tu dalam 100 ke 200 macam tu lah, banyak lah. Kalau isi rumah selalunya 50 ke atas lah. 50 berapa? 50 ke atas tu berapa? 50, 55, 60, 5 ke 100 pun ada. lah. 50 ringgit ke 100 ringgit. Okay, now kita do simple calculation, alright? Ni namanya magic numbers. Ada calculator sekarang? Hang ada calculator tak? Ya. 8,000 hang bagi 75. 8,000 bagi 75. Kenapa 75? 100 tambah 50 bagi 2. Berapa dapat? Yang live dengan saya pun kira. Alright? Kira juga benda ni untuk kita belajar. Okay, berapa Puan Ros? Hang nak congak ke apa ni? Cepatlah. Calculator tak ada lah. Aduh, hang istighfar datanglah nombor tu. 8,000 bagi, kau nak belajar kalkulator pun tak ada. Aduh. Tak apa, it's okay. 8,000 bagi 75, average pembelian adalah 107 orang. Faham? Average. 107 orang. Ya, sekarang ni Puan Ros punya kedai lebih kurang sehari ada 107 manusia yang datang bagi duit. Faham tak? Tu ada orang komen kat bawah. Thank you so much. Yang datang. Bukan 170. 107. 107 orang. 107 orang, ya baik. Aduh, 107 orang. Ya. Ya, baik. Nombor tu kena. Jadi, macam mana nak naikkan sale? Ni aku ada berbelah-belah point ni. Pening ni malam ni. Hopefully korang boleh lah. Nombor ni pun dah, kita cakap 107, dia kata 170. Biar ni tak apa. So, okay, sorry. Sekarang ni, bagaimana untuk naikkan jualan adalah dengan naikkan bilangan orang yang datang bagi duit pada kita. Naikkan bilangan customer. Daripada 107, saya nak tanya Cik Puan Ros, kalau 107, hang naik jadi average, katakanlah 100, naikkan 50 orang je. Naikkan 50 orang. Jadi 157 orang sehari. Hang naik 50 orang, seorang bagi RM75, berapa jualan hang sehari? 11,250. Naik tak daripada 8,000? 11,250. Naik tak daripada 8,000 pergi 11? Banyak tak naik? Naik. Okey tak naik banyak? Tapi macam mana cara kita nak tarik orang mai ke? Okey sangat. Sangat okey. Tapi cara nak tarik orang untuk mai tu? Tu namanya marketing, Cik Ros. Cik Puan Ros. Ya, tu marketing. Ya, baik. Marketing. Faham? Ada 3 cara nak naikkan jualan. Ni baru cerita satu. Faham? Contoh, hang ada tak? Faham. Apa panggil Allahumma salli ala Muhammad. Kalau stesen minyak tu kan ada orang yang kat depan stesen minyak tu kan, dia buat macam tu kan. Dia buat apa tu? Dia tengah buat apa kat depan tu? Orang yang depan stesen minyak tu kan, dia duduk berkibar macam tu. Dia tengah buat apa? Dia tengah buat marketing lah tu, dia ajak orang masuk. Betul tak? Panggil orang mai. Betul, panggil orang mai. Tarik perhatian. Tarik perhatian. Hang letak Didi and Friend ke kat depan tu, contohlah pakai besar-besar, semua orang datang masuk. Contoh.
Jadi kita kena buat sesuatu yang baik. Ya, bagi orang nampak kedai kita supaya orang masuk. Tu nombor satu. Okay, faham? Bagi orang Nombor dua nak naikkan jualan adalah dengan naikkan average pembelian setiap orang. Faham? Naikkan average purata pembelian setiap orang. Okey, dengar ni macam ni. Dengar ni point dia kena penting ni. Sekarang ni yang sedang live dengan saya pun kena fahamkan point ni. Average pembelian di kedai Puan Ros sekarang ni adalah RM75. Betul tak? Average. Tadi kita kira, betul? Now, saya nak tanya. Kalau 107 orang ni, kan average setiap hari 107 orang datang, betul tak? Betul. Katakanlah Puan Ros boleh create sesuatu di dalam kedai tu sehingga kan you boleh naikkan average pembelian daripada orang bagi RM75, dia bagi RM100 seorang. Minimum. Cuba kira 107 orang darab dengan RM100. Boleh dapat apa? Berapa? 10,700. Daripada 8,000 naik jadi 10,000, naik 2,000 sehari. Okey tak okey? Okey sangat. Okey. So apa yang hang perlu buat? Tak payah buat marketing susah-susah sebab hang dah ada 107 orang yang confirm masuk dalam kedai hang ni. Hang kena pastikan dia spend more. Dia beli lebih berbanding dia beli sekarang. Faham tak? Tak tahulah siapa MB apa YB dekat situ P bagi tahu internet connection ni teruk dekat situ. Putul-putul cakap sekat-sekat kan. Okey, tak apa. Jadi okey, pernah tak pergi shopping mall? Pernah pergi shopping mall? Pernah pergi shopping mall? Pernah sangat. Okey. Pernah kan? Bila kita nak pergi shopping mall, kita beli dekat shopping mall, kan dia bagi troli, betul tak? Dia bagi troli, betul? Betul. Saya nak tanya, troli besar kecil? Besar ke kecil troli dia bagi? Besar. Troli besar. Kenapa dia bagi troli besar? Kenapa dia bagi troli besar? Sebab dia nak suruh beli banyak lah. So maksudnya apa? Apa yang kita boleh faham? Bila troli tu besar, dia akan meningkatkan average pembelian setiap orang. Faham ke tak? Faham. Contoh. Puan Ros boleh letak bakul dekat depan kedai. Contoh. Masuk kedai bawa bakul. So tak adalah dia ambil satu dua. Dia tengok bakul dia kosong lagi. Dia akan jalan ambil lagi. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. So daripada dia spend 75, daripada dia spend RM75, dia pergi spend RM100, RM150. Jadi kita dah naikkan average pembelian setiap orang. Faham tak? Faham. Esok kita pergi beli troli besar. Esok pergi beli troli besar terus Trust me, percaya dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah kan? You buat benda tu. So, itu psikologi je sebenarnya. Okey, contoh lagi. Kenapa dekat kaunter pasar raya pun ada gula-gula lah, ada macam-macam lah yang why not ambil, betul tak? Apa benda macam sneakers ke, KitKat ke dekat kaunter, betul tak? Betul. So sebab apa? Sebab bila kita nak bayar, bolehlah ambil lah satu lagi, betul tak? Yang bolehlah tu naikkan jualan. Faham? Faham. Oh. Okey. Okey, contoh lagi. Pernah pergi McDonald? Pernah pergi? Tak pernah. Bila kita nak bayar, McDonald akan, dia punya kaunter punya budak tu akan cakap apa tau? Nak tambah lagi tak? Contoh, nak tambah aiskrim tak? Nak tambah pie tak? Nak tambah, kita nak pergi beli burger. Kita nak beli burger, dia pun kata, nak beli set tak?
kita nak beli burger harga baru RM7 sebiji. Tapi dia suruh ambil set harga RM10-11. Dia dah naik average pembelian seorang jadi RM3. Hang kena faham, bukan seorang bayar RM3. Sehari dia ada beribu customer. So dia menaikkan jualan dia bukan RM3, dia naikkan RM3,000 contoh. Faham? Macam tu. Jadi dekat kaunter tu, train dia, mulut dia tu biar tanya. Tuan nak macam Watson, pernah pergi Watson tak? Watson. Kedai Watson pernah pergi? Pernah tuan. Masa nak bayar dekat Watson tu perasan tak? Budak Watson tu akan tanya, nak tambah lagi tak kat belakang ni? Perasan tak? Perasan. Kenapa dia tanya? Watson dia guna cara tu. Kalau kita nak bayar dia akan tanya, tuan nak tambah lagi tak? Ada kat belakang ni kita ada buat promosi, ada shaver, ada. Dia akan cakap dekat belakang, dekat kaunter dia akan cakap, dia akan tunjuk barang ni. Sebab apa? Dia nak naikkan average pembelian. Dia nak naikkan average pembelian. Contoh standard RM75, dia nak naik, aku kena cari jalan, orang spend lebih RM25 lagi ekstra. Aku kena promote barang yang harga RM25 kat belakang. Faham? Nombor 3. Naikkan frekuensi pembelian. Ada orang kata, Puan Najmiah, ya betul tu offer promo Watson kat belakang kaunter. Sebab saya selalu kena. Tapi saya dah tahu dah, dia nak upsell ni, dia nak ambil duit aku ni. Saya akan cakap, oh no, it's okay. Dia baru nak start, tuan nak it's okay, no problem. Dah tahu dah, dia nak ambil duit aku lah ni. Tak boleh jual macam ni. Tak boleh jual. Nombor 3 adalah naikkan frekuensi pembelian. Maksudnya? Faham? Maksudnya, kalau 107 orang tu, dia ni orang yang sama datang kedai hang beli hari-hari. Betul. Faham? Kaya tak? Hari-hari dia bagi duit RM100 kat kita. Gila tak? Memang gila lah. RM3,000 dia bagi kat kita. Betul? Kaya. Itu maksudnya meningkatkan frekuensi pembelian. Naikkan frekuensi pembelian. Macam mana frekuensi ni? Setiap kali orang masuk kedai kita, ambil database. Okay? Ambil database. Macam sekarang ni MySejahtera kan? Kena masuk database. So, Puan Rus buatlah macam satu barcode. Okay, scan. Nak dapat diskaun tak? Atau, Dek, hari ni kita buat promosi, bagilah apa diskaun ke? Atau bagi something gift kan? Yang harga berapa sen kan? Kita bagi coklat kan, tapi hang masuklah database, hang bagilah nama, email, hang masuk scan ni, hang masukkan ni, boleh dapat gula-gula hacks free hari ni. Korbanlah 100 gula-gula hacks. Contoh. Kan, orang pun bagi nama, email dia. Apa yang hang dapat? Hang follow up lah hari-hari, hantar message. Hey, promosi hari ni, apa khabar hari ni kan? Hantar message. So, eventually dia akan datang lagi tempat kita. Faham? Faham tak? Tu baru satu point tu, naikkan jualan. Ada berbelas point lagi. Tak tahulah malam ni. Boleh sustain ke tak, dah pukul 10 dah ni. Boleh lah. Okay, so InsyaAllah boleh. Okay, so itu point pertama. Yang lain dengan kita okay tak okay? Adakah anda okay? Belajar sesuatu? InsyaAllah. Izin Allah Baiklah. Bila kita dah ada sales, point nombor 2 adalah monitor profit and loss. Monitor profit and loss. Atau dipanggil sebagai PNL. Okay, PNL. Kita kena tahu profit and loss kita berapa. So, ada tak yang buat ada tak buat profit and loss, Puan Rus? Setiap bulan? Ada tak? Setiap bulan? Tak buat sangat. Tak buat.
Macam mana nak tengok cash flow kalau kita tak buat P&L, buat profit and loss. Okay. Bila profit and loss, kita akan nampak dekat mana bocor kita banyak. Adakah bocor dekat short duit collection hari-hari? Short? Faham tak? Barang banyak ni keluar tapi masuknya sikit. Short. Mungkin pekerja yang ambil duit. Contoh. Atau supplier sepatutnya hantar berapa kotak. Dia hantar sikit, tak cukup stok. Contoh, kita ingat stok cukup. So duit kita tak tally. Tu P&L kena buat. Faham? Kena buat profit and loss, kena clear. Alright? Boleh? Itu nombor 2. Boleh. Okay, nombor 3. Macam mana nak naikkan cash flow? Nombor 3 adalah cut cost. Naikkan sales, alright? Ambil P&L. Nombor 3 adalah cut cost. Okay, boleh? Okay, boleh. Cut cost. Okay. Cut cost. Apa yang boleh di-cut? Cut. Contoh. Ada barang yang kita boleh ambil consignment. Kita ambil consignment. Jangan guna duit kita. Cost. Cut. Ada tak barang yang Puan Ros sekarang ni ambil secara consignment? Ada tak? Daripada orang lain? Tak payah guna modal? Ada. So you can nego dengan orang lain untuk ambil secara ni juga, consignment juga. So tak payah guna cash. Faham? Okay. Faham. Right? So kita boleh cut cost kat situ. Banyakkan orang beli sekarang ni borong ke macam mana dengan Puan Ros punya kedai? Ke beli cash macam biasa lah? Beli cash. Yang borong pun ada juga. Borong ada juga. Okay, alright. Okay, nombor berapa dah? Berapa dah nombor sekarang? Nombor 3 kan? 4. 3 yang keempat. Okay, nombor 4. Nombor 4, kita boleh untuk naikkan cash flow kita boleh daripada kita beli, kita boleh sewa. Dia panggil leasing. Faham? Leasing. Yang sedang live dengan saya, kita boleh leasing. Saya bagi contoh. Kalau Puan Ros pernah kerja tak dekat syarikat atau start tu niaga terus ke, pernah kerja tak dengan company-company macam contoh company-company mana-mana lah, pernah tak? Tak pernah. Tak pernah kerja mana. Okay, kalau tak pernah kerja, okay, it's okay. So kalau kita kerja dekat mana-mana company, biasanya company-company besar, dia tak beli tau, dia sewa. Contoh, komputer pun dia tak beli, dia sewa je. Dia sewa daripada company lain yang beli laptop tu, dia sewa guna untuk company. Dia panggil leasing. Dia sewa. Kenapa leasing? Sebab dia malah nak fikir pasal rosak dan sebagainya. So dia boleh tukar baru sentiasa. Itu dia panggil leasing. Instead of beli, dia sewa. Dan cost dia lagi murah daripada dia beli. So cash flow dia akan naik. Faham? Alright? So kalau benda kita boleh sewa, kenapa nak beli? Faham? Okay, contoh ada certain Grab. Orang buat Grab. Dia tak beli kereta, dia sewa dengan Grab. So dia leasing dengan Grab. So dipanggil leasing punya strategi. Sewa. So dia tak ada guna cash, dia guna untuk menaikkan cash flow dia lah. Boleh? Alright? Okay, nombor berapa dah? Nombor 5 adalah 5. Jangan main consignment, main cash. Maksudnya jangan main consignment tu, orang yang beli dengan kita tu jangan bagi consignment. Semua cash. Cash term. Alright? Sebab bila cash term, cash flow kita tak tercekik. Sebab semua orang bayar cash kan. Alright? Boleh? Boleh. Nombor 6. Banyakkan apa panggil?
payment gateway atau payment punya kemudahan. Contoh macam ni. Bila kita nak naikkan jualan kita, contoh, ada orang sangat suka beli dengan Touch and Go punya apps atau Boost punya apps. Boleh dengar saya? Boleh dengar? Boleh dengar tuan. Dengar. So, ada certain orang atau kita tengok dekat 7-Eleven, macam mana dia nak naikkan cash flow dia untuk naikkan jualan dia guna apps, contoh Boost, Touch and Go, QR Maybank yang QR Pay tu kan. Okay, dia guna aplikasi pembayaran. Menyebabkan orang suka beli tanpa perlu bayar guna cash. Right? Dia tak payah simpan duit shilling. Semua ada di dalam dia punya e-wallet. Ada tak sekarang dekat kedai Puan Ros menerima bayaran-bayaran guna Touch and Go ke Boost ke, ada tak? Ada tak? Belum buat. Tak ada. Tak ada. So, buat benda tu. Register je. Tak ada apa pun. Register free je. Okay? Alright? Sebab bila guna Boost, dengar Puan Ros, Boost ataupun Touch and Go atau Grab Pay, kita kena faham satu perkara game Kalau Puan Ros guna duit kertas, duit fiat ni, contoh, saya nak beli barang. Saya ada RM50 je. Saya boleh beli barang harga berapa? Dengar ke tak ni? Aku cakap seorang-seorang ni. Macam mana internet slow Dengar tak saya cakap ni? RM50. RM50 ke bawah. Saya ada RM50. Saya boleh beli RM50 je barang. Betul tak? Betul tak? Alamak, slow lah internet. Betul. Saya nak tanyalah, Puan Ros dengar saya clear ke tak ni? Kan aku cakap seorang-seorang ni penat juga. Yang sedang live dengan saya, dengar clear ke tak saya ni? Adakah anda mendengar saya dengan clear? Dengar. Clear. Tapi Puan Ros punya ni tersekat-sekat lah. Okay, tapi anyway, contoh telefon ni, dalam wallet saya ada RM50 je. Okay. Tapi dalam phone saya ada lebih banyak duit sebab dia link dengan bank. Link dengan kad. Faham tak? Faham tak? Hang faham tak ni? La ilaha illallah internet. Tanya soalan pun slow je. Faham ke tak, Puan Ros? Macam stuck. Ya, faham. Okay. So, macam saya bagi contoh. Tadi saya pergi ke Subang Airport. Saya naik flight daripada KL balik ke KB. Alright? Saya naik daripada KL balik ke KB. Saya pun nak pergi 7-Eleven waktu di tempat menunggu airport tu. So saya pun nak belilah barang kan. Saya nak beli barang. Saya nak beli apa nama dia tu yang 3 segi tu. Apa benda yang makanan Jepun tu. Bukan takoyaki, apa benda lah, tak ingat lah. Yang dia balut dengan seaweed tu. Okay. Masa saya nak bayar, saya pun check dalam wallet. Alamak, duit adalah RM50. Tapi apa saya nak bayar guna Touch and Go. Saya pun top up je. Saya top up je guna phone. Dalam Touch and Go saya ada RM3 masa tu. Macam mana aku nak bayar RM3 kan? Tapi apa yang berlaku adalah saya top up adik tu masa dia nak bayar, saya ambil lah barang. Barang tu kata silap saya ada dalam berbelas ringgit jugalah. Dalam wallet saya ada RM3 je. So apa sebab? Saya kata, kejap adik, abang saya nak top up je. Saya pun top up. Top up terus berapa ringgit lah dalam e-wallet saya. Saya pun onigiri betul. Thank you so much Hilmi. Saya pun terus bayar. So kalau kita hanya menerima bayaran ni, kita hanya boleh dapat apa yang ada dalam poket dia sahaja. Tapi kalau kita guna Touch and Go e-wallet, Grab Pay, Boost, right? Kita boleh ambil berapa saja duit yang ada di dalam dia punya account bank. Sebab dia dah link. Faham?
Okay. So dengan cara tu jualan kita akan naik, cash flow kita akan naik. Boleh dapat? Apa Ros? Ya, dapat. Okay. Alright. Next. Apa lagi? Kita boleh, untuk naikkan cash flow, kita boleh cash on asset yang kita ada. Katakanlah kita ada asset yang kita boleh cairkan untuk naikkan cash flow kita. So kita boleh cagarkan asset. Contoh kita ada rumah ke, kita ada kedai ke kan. Ni dah level kita nak go big lah. Kita boleh refinance rumah tu atau kita boleh jual, dia panggil cash on asset. Okay. So cash on asset ni kita boleh ambil duit daripada asset yang kita ada, jual atau refinance. Okay, boleh? Faham tak? Faham. Tak tahulah okey ke tak okey kan. Tapi orang cakap saya okey. Puan Ros punya internet tu yang stuck. Okay, sekarang ni dah nombor apa dah? Puan Ros? Nombor 7 Nombor 7. Cash on asset. Yeah. Okay. Alright. Baik. Nombor 7, nombor 8. Nombor 8 adalah kita boleh pergi ke level pembiayaan. Maksudnya kita ambil pinjaman. Alright? Pinjaman. Tetapi, bear with me, pinjaman ni kita pinjam kalau kita boleh bayar. Atau kita really understand, kita ada P&L, kita tahu kita boleh bayar. Okay? Dan sekarang ni pun pinjaman, dia punya interest rate is very low sekarang ni so far. Untuk kerajaan bantu usahawan, so kita boleh memohon, alright, untuk bantuan-bantuan untuk COVID-19. Go and find bantuan-bantuan tu. Okay, alright, ambil pembiayaan kalau perlu. Okay, right, dan kalau boleh bayar lah. Kalau tak, pinjam ni jadi sakit kepala. Okay, boleh? Atau nombor apa dah? Nombor 9. Atau pergi cari JV partner. Atau cari investor, right? Di dalam kita punya kita punya business. Cari orang yang nak invest. Orang yang nak invest kena ingat kalau anda nak cari investor, you need to prove yang your business boleh buat duit. That's why P&L is very important. Faham? Sebab tu P&L is very important. Anyway, saya lupa nak tanya. Puan Ros punya business sekarang ni enterprise ke Sdn Bhd? Enterprise. Okay. Saya cadangkan buat Sdn Bhd. Sdn Bhd tu dia, ya dengar. Memang dalam plan nak ke Sdn Bhd. Okay. InsyaAllah. Berapa lama dah plan tu? 7 tahun? 8 tahun? Tahun ni lah. Tahun 2020 lah tuan. Okay, buat secepat mungkin. Kenapa saya kata buat secepat mungkin? Tengok kadang-kadang your business tak grow not because of the business, tetapi sebab akaun Puan Ros tidak di-audit dengan betul, you punya zakat pun you tak bayar. Zakat perniagaan, betul tak? Bayar, saya bayar. Bayar tu dengan kadar yang betul atau tidak? Saya ada hire accountant. Setiap bulan dia collect dokumen dia buat lah. Tapi dia tak hantar report setiap bulan. Lepas tu untuk tahun 2019 pun belum siap lagi. Okay. Hire accountant tu bagus. Tetapi yang tak bagus ni adalah enterprise. Sebab cukai enterprise sangat tinggi berbanding Sdn Bhd. Faham tak? Jadi, Puan Ros sekarang ni, you bleeding dekat cukai. You bleeding dekat tax. Sebab apa? You tak, walaupun you bayar zakat, tapi tax tinggi dekat enterprise. Sdn Bhd. You tak boleh claim. Sdn Bhd rendah. Siapa kata Sdn Bhd tinggi? Sdn Bhd rendah gila. Rendah daripada enterprise. Dan dia boleh kurang gila-gila untuk pembayaran tax. Kalau kita pandai. Sebab tu,
bila kita guna Sdn Bhd, kita bayar cukai perniagaan tu dia lebih bagus. Sebab apa? Sebab kita buat account tu betul-betul buat account. Sebab last kali account tu kena edit. Edit pula. Audit. Faham? InsyaAllah. Dan bila kita bayar cukai, kita boleh kurangkan teks. Bayar cukai, kurangkan teks. Bayar zakat. Sorry. Bayar zakat, dia boleh tolak teks. Bayar zakat. Faham? So kalau duduk stay dengan enterprise, walaupun bayar cukai, kita pakai kereta apa semua tak boleh nak tolak. Faham tak? Ada macam-macam benda yang sepatutnya kita boleh reduce tax, tapi kita tak boleh nak guna. Faham ke tak? So buat segera Sdn Bhd. This is my advice. Kalau you nak pergi grow big. Kalau you nak nampak your punya cash flow tu okay. Faham? Faham. InsyaAllah. Sebab kalau nak dapatkan bantuan kerajaan, nak dapatkan loans, alright, nak dapatkan JV partner whatsoever, dia akan tengok Sdn Bhd. Sebab rekod Sdn Bhd yang di-audit itu yang sah. Kalau sekadar enterprise, kata saya buat account, itu orang tak pandang. Orang kata, alamak ni game yang orang macam biasa sangat ni. Tapi kalau Sdn Bhd, audited report, orang percaya. Faham? Laku ya. Tu ada komen kita, Kak Ina komen. Kak Ina kata bayar zakat dapat tax exemption. Nampak? Bayar zakat dapat tax exemption. Can you imagine? Power tak power bayar zakat tu. Right? Cuma kita bayar zakat. Baguslah bayar zakat. Lepas tu hang pi bayar pula tax. Sebab hang bayar zakat, lepas tu hang pi bayar tax. Hang tak tahu sebab kalau ni kan, kita boleh kurangkan lagi. Contoh, pernah tengok tak orang bisnes setiap 3 tahun dia tukar kereta? Pernah tengok tak? Awak dia ni kaya sangat kan? 3 tahun sekali tukar kereta. Pernah tengok tak? Kan? Kenapa? Sebab dia ada company Sdn Bhd. Dia ada company Sdn Bhd dan dalam company Sdn Bhd ni, dia memang kena tukar kereta 3 tahun sekali. Faham tak? Okey tak? Okey ke tak? Saya tanya ni. Boleh tukar kereta 3 tahun sekali, okey tak? Ya, okey. Sebab apa? Okey lah, sonok lah. Sebab bila kita ada company Sdn Bhd, dia panggil capital allowance. Dia ada capital allowance. So untuk kita tolak tax. Capital allowance ni kalau tak silap saya lah. If I'm not mistaken. Kalau kita beli kereta bawah 150,000 dan kereta itu adalah kereta Malaysia atau kereta bawah 150,000, saya tak ingat, lupa. Kita boleh tolak tax sampai 100,000 untuk 3 tahun. 100,000 tolak tax. Okey tak okey? Banyak ya. Okey lah. Banyaklah hang yang tak tahu. So tiap-tiap tahun boleh tiap-tiap tahun. 3 tahun sekali tukar kereta. 3 tahun sekali tukar kereta. Wah, okey tak? Okey gila. Sebab tu orang tak boleh nak cakap apa kalau orang berniaga, 3 tahun sekali. Oh, 3 tahun lepas beli Mercedes. Lepas tu beli Velfire, power gila. Bukan power. Kita beli sebab nak turun nak ni untuk apa panggil? Turunkan cukai. Sebab ada capital allowance. So cash flow kita naik. Faham tak? Sebab kita boleh reduce cukai. Lepas tu kita boleh beli barang baru. Kita dapat facility bank. Hafiz Rahim kata saya pun tak tahu. Boleh? Orang meniaga dia tukar-tukar kereta, beli kereta tu bukan dia saja beli. Dia beli dengan bijaksana. Nak beli boleh, tapi kena pandai. InsyaAllah. Okey, boleh? Kita dah pukul berapa dah ni? Pukul 10.30 dah. InsyaAllah. Kita nombor apa dah ni? Okey, boleh tuan. Terima kasih. Nombor 10 yang ke-11. Nombor 10, yang ke-11. Okey. Yeah. Bila nombor 10, apa lagi yang kita boleh buat? Sekejap fikir sekejap.
Nombor ni, okay, nombor 10, nombor 11. Okay, bila kita berniaga untuk cash flow ni, paling penting, dengar saya cakap, paling penting cash reserve. Right? Paling penting cash reserve. Ada orang tanya, apa kereta atas nama company? Ya, nama company lah. Tak nama sendiri, susah. Kereta tu nama company. Okay, so last kali adalah cash reserve. Apa maksud cash reserve? Cash reserve ni, kita bukan hanya ada duit simpanan kita je, kita kena ada simpanan untuk company bertahan. Okay, saya ambil contoh. Ada satu company, saya tak boleh sebut nama company ni apa. Company ni sangat famous kat Malaysia. Kalau saya sebut, semua orang tahu company ni. Saya jumpa dengan orang yang top management company ni. Dia bagi tahu, di company ini, dia ada cash reserve 3 bilion ringgit. Ringgit ke US dollar, tak ingat. Dia ada cash reserve 3 bilion. Sebab apa? Kalau apa-apa jadi kepada company ni, company maksudnya tak ada sale, tak ada apa, dalam masa 6 bulan dia boleh tahan. 6 bulan dia boleh tahan, bayar gaji orang lagi, tak ada masalah. Dan dia kata takkanlah dalam masa 6 bulan tak boleh nak transform business, tak boleh nak apa panggil, nak tukar business kan. At least pergi jual lah tepi jalan ke apa kan. Company ni ada 3 billion cash reserve untuk sustain business selama 6 bulan. Jadi apa yang Puan Ros kena buat sekarang ni adalah you need to build your cash reserve. Faham? Mulai hari ni. Masuk cash reserve ni apa? Bulan-bulan untuk overhead kita dan sebagainya, Puan Ros kena ada berapa? Untuk bayar gaji, api, air, sewa kedai, semua kena ada berapa? Sebulan? 20 20,000. 20,000. So kena ada cash reserve at least 6 kali 2. 180,000. 6 kali 2, sorry, 6 kali 2, 120, sorry. 120,000. 120,000 tu kena ada dalam account bank, jangan sentuh. cash reserve. Maksudnya kalau jadi apa-apa, bisnes boleh running. Oh. Faham? So kalau kita fikir cash flow company is good. So saya dah cerita tadi naikkan jualan dan sebagainya. Tapi bear in mind, jangan hanya fokus cash flow, naikkan sales saja. You need to have cash reserve. Mesti, by hook or by crook, cash reserve is very important. Boleh? Okay, boleh tuan. Alright. Banyak ilmu baru yang dapat. Berapa poin saya bagi malam ni? 10 10 tambah poin yang pertama dah jadi 13. 13 poin. Cukup lah tu. InsyaAllah boleh lah tu. Ada lagi banyak poin tapi cukup lah tu. Takkan banyak, tak terbuat pula cakap yang banyak. Tak apa, dapat sikit-sikit buat dulu. Jangan tak buat. Dapat banyak pun kalau tak buat tak guna juga. Betul. Okay, alright. Any other question? Kalau macam kedai runcit, dia boleh ada sistem agent lah. Sesuai lah sistem agent. Rasa-rasa? Rasa macam boleh. So kalau rasa macam boleh saja. Boleh saja. Yang tak boleh ni dekat sini. Kita yang cakap tak boleh. Cuma cara dia lah, tak tahu cara nak uruskan tu. Cara dia hang buat dulu. Tak payah fikir banyak. Hang buat dulu. Buat dulu. Kalau saya bagi tahu cara nanti, baguslah untuk tahu. Tapi bagi saya buat dulu. Contoh, simple macam ni. Paling senang adalah Puan Ros cari dalam your circle. Alright, cari orang yang terdekat dulu. Dia panggil hot market. Jumpa atau bagi tahu kepada orang yang dekat dengan kita, hang nak berniaga tak? Hang nak tambah income tak? Cakap ke dia macam tu. Alright? Kalau dia kata ya, hang jual je produk-produk yang ada dekat kedai ni, hang dapat commission. Aku tolak kat hang harga sekian, harga market macam ni. Hang jual je. Tak cukup stok, hang datang sini. Tapi jangan ambil consignment, hang kena bayar cash. So start dengan hot market. Dia panggil hot market.
Kalau market nombor 2, warm market. Warm market ni orang yang kita kenal sikit-sikit, tak rapat sangat tapi kenal. Tu warm, suam-suam. Kalau cold market ni, market yang kita tak kenal langsung lah. Okay. Faham. Okay? Boleh? Okay, Tuan. Boleh. InsyaAllah. Saya akan cuba buat. InsyaAllah. Saya akan buat. Alright. Dan terus buat. InsyaAllah. Pasti berjaya. InsyaAllah. Amin. Okay, alright. InsyaAllah. Okay. Hopefully boleh bantulah Puan Ros untuk your business. Make sure tahun ni boleh banyakkan cash reserve dan by right kalau 200,000 sebulan ya almost 1.2 million dah setahun kan. 1.2 million dah setahun jualan. Cuma 1.2 juta setahun jualan tapi cash flow tak ke mana-mana, meaning you problem dekat masalah, betul tak? You problem dekat masalah management untuk cash lah. Okay, alright, so focus on PNL, tengok betul-betul, naikkan customer, naikkan bilangan orang beli, buat marketing lah maksudnya. And then naikkan average transaction per customer, naikkan average daripada 75 jadi 100. And then naikkan frekuensi pembelian, simpan database, selalu buat promotion. InsyaAllah, you akan dapat more than, mungkin boleh dapat dalam 300,000 sebulan, boleh naik jadi 500,000 sebulan, naik 1 juta sebulan insyaAllah. Naik staggered by staggered kan, 300,000 naik dulu. Lepas tu ada kedai kedua kan, ada kedai kedua, cawangan kedua kan, cawangan kedua pun boleh dapat, kalau 2 cawangan boleh dapat 500, 1 juta sebulan, itu je. Okay. Right, dapat 500 satu cawangan. Ya. InsyaAllah. Okay, alright. 1 juta. Okay, Tuan. Okay. Alright. Terima kasih Tuan pilih saya untuk join live ni. Banyak ilmu yang saya dapat. Ilmu baru. InsyaAllah. Okay, alright. Thank you so much. Assalamualaikum. Okay, thank you.